Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Wahhab, Al-Hadi, kita dapat menyambung lagi majlis ta'lim kita. Semoga keberkatan Allah selalu diberikan kepada kita, ikhwan, dan kita tak pernah lupa berselawat dan bersalam kepada pemimpin kita, pemimpin ummah, pemimpin manusia, pemimpin di kalangan manusia dan jin, iaitu kekasih Allah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan kita menyatakan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan kesihatan yang Allah bagi, dengan ruang waktunya Allah berkati kita dapat menyambung kita punya perbahasan kita berkenaan dengan taubat. Kita mengambil teks daripada buku ini, daripada buku kita ini, daripada Tuan Guru kita Syekh Mandili ini, Penawar Bagi Hati. Kita sampai pada muka surat 159, masih di bawah bab taubat. Kita melihat penulis menyebut kepada kita beberapa hadis berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat, melafazkan kalimah taubat. Kata penulis rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata. Terjemahan dia, hai yang mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahwasanya aku bertaubat kepadanya pada suatu hari 100 kali. Ini dalam riwayat Muslim. Nabi kata, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ini dalam riwayat Muslim. Nabi kata, wahai manusia, taubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku, Nabi kata, aku bertaubat pada Allah sehari, Nabi kata, 100 kali. Ini penulis seolah-olah menunjukkan kepada kita, ikhwan, bagaimana taubat yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Ikhwan, kita bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala memberi kepada kita dinul Islam, dinul haq, dinul ilmi, din yang penuh dengan al-huda dan al-haq. Ini di dalamnya ada satu nikmat, iaitu nikmat diutusnya kepada kita seorang Rasul yang dia sentiasa membimbing kita macam mana nak melakukan semua perkara berkaitan dengan mendekatkan diri pada Allah. Kita tidak keseorangan, kita tak dibiarkan meraba-raba macam mana nak bertaubat. Tidak dikata kepada kita bertaubatlah, beristighfarlah, kemudian dilepaskan kita macam mana nak taubat, macam mana nak istighfar, macam mana nak melafazkan kalimah taubat, bagaimana nak melafazkan sirah-sirah istighfar. Kau fikirlah sendiri. Tidak, ikhwan. Sebaliknya dibimbing kita. Sehingga kan kata sahabat Nabi juga merupakan ipak pada Nabi, adik ipak Nabi, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, ikhwan, dalam riwayat Tirmizi dan lain-lain, dia kata, Abdullah bin Umar kata, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahid 100 marrah rabbi ighfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Kata Abdullah bin Umar, dia kata kami ni, bukan dia seorang, dia kata kami ni kata Abdullah bin Umar, la na'uddu li Rasulillah. Kami duduk dalam majlis Nabi ni, fil majlis wahid, kami duduk dalam majlis Nabi yang satu ni, kami duduk kira, kami dapat kira, kami kira Nabi dalam satu majlis dia ucap kalimah istighfar dan kalimah taubat 100 kali dalam satu majlis. Kami kira. Kata Abdullah bin Umar, dalam majlis itu Nabi ulang sebut kalimah ni. Kalimah apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abdullah bin Umar kata, kami semua kami kira untuk Nabi ni dalam majlis yang satu ni, Nabi dan sebut kalimah taubat dan istighfar ini 100 kali. Maksudnya kalau kita terjemah bahasa kita ni, kita kata apa ikhwan, dalam satu kuliah Nabi tu, dalam satu majlis Nabi buat tazkirah Nabi, wa'iz Nabi, mau'izah Nabi, tausiah Nabi pada sahabat, pelajaran, nasihat, Nabi duk bercakap kepada sahabat topik-topik yang Nabi duk bercakap tu, Nabi sulam dengan perkataan ni. Cakap Nabi sulam dengan perkataan ni. Perkataan tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abdullah bin Umar kata, kami kira ada 100 kali Nabi sebut. Artinya ikhwan, hadis ni memberi kepada kita suatu pelajaran bagaimana kekasih Allah, yang Allah dan para malaikat berselawat pada dia, diutuskan dia kepada jin dan manusia, diutuskan dia sebagai rahmat bagi alam. Dia bawa contoh pada kita macam mana nak beristighfar dan bagaimana nak melafazkan kalimah istighfar. Jadi bila Nabi kata, wahai manusia, bertaubatlah kamu pada Allah, beristighfarlah kamu pada Allah, kerana aku dalam sehari aku beristighfar 100 kali. Maka dia tunjuk, dia bukan sebut, Nabi kita bukan dia sebut, hanya sekadar sebut kemudian tak ada bukti kata dia buat. Kita kan banyak lagu tu, kita banyak sebut tapi belum ada bukti kata kita buat. Kita banyak mendengar, kita banyak bercakap, tapi kita belum ada bukti kita melihat. Kita banyak dengar orang cakap, tapi kita belum lagi melihat apa yang orang cakap tu. Nabi dia cakap, dia bagi tahu, kata dia beristighfar, bertaubat sehari 100 kali. Kemudian Abdullah bin Umar dapat menyaksikan, dapat membuktikan ucapan Nabi itu benar, bahawa Muhammad itu dibekalkan dengan sifat siddiq. Nabi ini sadiqul masduq, dia benar dan dia dibenarkan, kerana tidak ada bohong dalam perkataan dia, dalam perbuatan dia, dalam dakwah dia, dalam akhlak dia, dalam risalah yang dia bawa. Tidak ada bohong ikhwan, wallahi tidak ada bohong, tidak ada pendustaan. Maka dia sebut dalam riwayat kita baca tadi, dalam riwayat Muslim daripada sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni, dia cerita Nabi beristighfar 100 kali. Lepas tu riwayat Abdullah bin Umar pula bagi tahu dalam riwayat Tirmizi dan lain-lain, yang martabat hadis itu juga hadis yang sahih. Sahabat dapat lihat ucapan Nabi itu betul. Kami kira, dia kata, kunna la na'uddu li Rasulillah. Kami duk kira. Betul tak Nabi ni dia kata dia istighfar 100 kali, betul tak? Kebetulan dalam majlis itu Nabi duk ulang kalimah istighfar. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan saya, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubat saya, ya Allah terimalah taubat saya, ampunlah saya bertaubat ya Allah, wa tub alayya, saya ini bertaubat ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat dan maha kasih penyayang. Abdullah bin Umar kata, aku kira betul 100. Ya subhanallah ikhwan, inilah nama dia
yang Allah sebut dalam Al-Ahzab tadi ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa Allah kata sesungguhnya pada Rasulullah itu untuk kamu mempunyai contoh yang cukup baik. Maka dia contohkan pada kita apa yang patut kita buat. Maka dia, Muhammad, patut kita jadikan suri teladan, patut kita jadikan dia sebagai pembimbing kita, patut kita jadikan dia sebagai orang yang nak membawa kita bertemu dengan petunjuk Tuhan, bukan yang lain. Maka penulis ini, penulis rahimahullahu ta'ala ikhwan, dia menjelaskan kepada kita bahawa kenapa kita bertaubat. Kita bertaubat pada Allah Ta'ala ikhwan bukan saja kerana kita dah jumpa ayat-ayat taubat. Ayat paling besar dalam surah Tahrim tu, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu ayat paling besar mengarahkan kita ke jalan taubat. Kerana di samping ada ayat itu juga kerana apa? Kerana kita mendapat contoh dan bimbingan daripada Muhammad bagaimana bertaubat pada Allah. Inilah ikhwan keunikan hidup seorang mukmin, dia di atas pola kehidupan dia. Apa pola kehidupan kita? Center kehidupan kita Muhammad. Muhammad. Nak berzikir, cari Muhammad. Nak berdoa, cari Muhammad. Contohi Muhammad. Jadikan Muhammad itu sebagai suri teladan kita, sebagai tuntunan kita. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Kerana kalau kita ambil yang lain, kita contoh yang lain untuk bertemu Allah selain daripada Muhammad, kita tidak akan sampai kepada Allah. Kita akan sampai kepada yang lain. Maka kerana itu kita kena buka hati kita besar-besar, lapang-lapang, seperti doa yang kita duk baca, yang dibaca oleh kekasih Allah, kalamullah Musa alaihi salam, fi qissati Musa alaihi salam. Ketika Allah mengarahkan Musa berjumpa dengan Firaun, apa doa Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya fikir tak banyak Musa minta 3 perkara, tetapi 3 perkara ni sangat memainkan peranan penting dalam hidup. Apa dia? Pertama, isyrah li sadri, bukalah, lapangkan dada, buang segala kesumat, buang segala tutupan, segala hijab, segala waqar. Dalam perjalanan kita bertemu Allah ikhwan, dalam kita kata bicara hati kita, penutup ada di mata, penutup ada di telinga, dan penutup ada di hati. Allah boleh menghijab mata kita tak nampak al-haq, walaupun al-haq itu ada di tangan kita ataupun di hadapan kita. Allah mampu tutup. Ini kita panggil hijab, hijaban mastura, hijab yang sangat menutup. Hijab tu dah tutup, tapi dia mastura, dia tutup lagi. Antum bayang, tak boleh buka. Dan yang kedua, di telinga kita waqra, dia tutup. Dia tutup. Bila seruan kepada kebenaran, seruan kepada al-haq, telinga kita tak tertawan, tak menarik dengar. Kita rasa dia bukan satu dendangan yang menarik, sehingga dia tak menyentuh kepada hati kita. Ikhwan, tidakkah kita membaca suatu ayat dalam surah Fussilat? Allah start di atas 31, 32, 30, 31, 32, 33. Lepas daripada perkataan nuzulam min ghafurir rahim, itu 32, masuk 33. Allah kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah kata, siapakah yang perkataan dia lebih baik? Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allahi, kalau bukan perkataan orang yang menyuruh orang lain kepada Allah. Dalam masa yang sama, si penyeru itu wa amila salihah, dia beramal dengan amal salih, artinya dia ikhlas, dia beramal dengan dakwah dia. Maka soalan timbul ikhwan, apakah yang dikatakan da'a ilallah, seruan kepada Allah?
Saya fikir kesemua kita dapat bersetuju bahawa tidak ada perkataan qaulan da'a ilallah, melainkan da'a ilallah, kita mengajak manusia kepada Muhammad kerana Muhammad yang mengajak kita kepada Allah. Ini ada dalam riwayat Muslim, yang hadis kita diulang selalu dalam khutbatul hajah. Jabir kata, Nabi kata, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad. Sebaik-baik kita kalam adalah kalamullah, dan sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Muhammad. Kalau kita mengajak manusia untuk kenal Muhammad, mencontohi Muhammad, kita kata kepada manusia Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita, kita adalah umat, kita mesti berada sebagai umat di belakang Muhammad. Melangkah Muhammad, melangkah kita. Diam Muhammad, diam kita. Muhammad buat, kita buat. Muhammad stop, kita stop. Muhammad tidak buat, kita tidak buat. Dalam urusan mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ilallah, saya fikir kita semua dapat bersetuju, inilah perkataan da'a ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita tak setuju dengan perkataan ni, tak terbuka hati kita untuk perkataan ini, bermakna pada pendengaran kita, pada hati kita, pada mata kita, ada apa? Ada tutupan. Di hati ni ada hijaban mastura, di telinga ni ada waqra, ada yang menutup. Kalimah kebenaran clear, ayat dia clear, bahasa dia clear, perkataan dia clear, tapi tak masuk, tak menyinggah masuk dalam telinga. Itu ada waqra. Dan nak masuk dalam hati, hati tolak kerana hati berkenan pada yang lain, bermakna ada hijaban mastura. Inilah yang dipohon oleh Musa alaihi salam, Rabbi syrahli sadri, Tuhan luaskanlah, lapangkanlah dadaku. Luas, jangan dada kita sempit. Quran pernah rakam dalam surah Al-An'am, bagaimana sempitnya dada manusia, hidayah tak boleh masuk, Muhammad tak boleh masuk, sunnah tak boleh masuk, tauhid tak boleh masuk. Sempit macam mana? Quran kata ka'annama yas'adu fis samai. Sempit dia macam mana orang yang dipaksa dia duduk di bumi, dipaksa dia naik ke langit. Bila dia naik, oksigen makin kurang, makin kurang, makin tinggi dia naik, pernafasan dia makin terhad. Kita tengok kita naik kapal terbang 14,000 kaki, okey lagi. Kapal terbang tu naik lebih tinggi, telinga kita rasa bengang. Kita naik lebih tinggi tanpa kita ada prepare yang betul, darah keluar. Maka orang ni bila dia naik tinggi, dia naik tinggi, dia naik tinggi, ka'annama yas'adu fi sama, dia menonggak, dia tak boleh bernafas. Allah kata, orang ni kalau hidayah tak masuk dalam hati dia, dia jadi sebiji macam tu dengan panggilan dan seruan kepada Muhammad. Dia tak boleh bernafas dengan nama Muhammad. Dia nak cari yang lain juga. Atau tengok orang yang tak boleh bernafas ni, apa dia buat? Dia akan cuba lari daripada tempat tu. Dia jatuh dalam air, dia tak boleh bernafas, apa dia buat? Dia akan cari jalan nak keluar daripada air, nak ambil udara. Bila seruan kepada Muhammad datang, dia akan cuba keluarkan diri dia daripada seruan tu. Dia tak boleh bernafas, dia nak pergi pada seruan yang lain, dia nak dengar namanya lain. Kalau ini ada dalam hati kita, Allah kata ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Inilah suatu penyakit hati, dan penyakit hati ini dinamakan rijs. Rijs yang ada dalam hati manusia, dan itu tanda tak ada iman. Tak ada iman pada Muhammad, tak ada iman pada Quran, tak ada iman kepada qada dan qadar. Rijs ini apa dia ikhwan? Banyak terjemahan rijs. Rijs boleh diterjemah dengan makna kotor, najis, bangkai. Tapi kok mana pun kita terjemah, rijs mengandungi maknanya buruk. Dia tak ada makna baik. Rijsun, Allah guna khamar, Allah kata rijsun. Allah guna perkataan khinzir, Allah kata rijsun. Ini semua benda buruk. Artinya dalam hati kita ada masalah penyakit. Tak boleh menerima dakwah Muhammad, tak boleh Muhammad masuk dalam hati kita. Ini menunjukkan hati kita ada penyakit. Pasal itu Allah Ta'ala kata
faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah nak melapangkan dada dia, Allah lapangkan dada dia dengan Islam. Ingat kata Imam Barbahari dalam kitab dia Syarh Sunnah, apa dia kata? Bila disebut Islam, artinya sunnah. Bila disebut sunnah, artinya itu adalah Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Siapa ucap kalimah ni ikhwan? Imam Barbahari. Dia mati pada tahun berapa? 329 Hijrah. Menulis kitab Syarh Sunnah. Maka siapanya Allah nak lapangkan dada dia, isyrah li sadri. Pasal itu Musa tadi kata, Rabbi isyrah li sadri, Tuhan lapangkan dada saya. Pasal Musa nak menerima wahyu ilahi dan Musa nak menyampaikan dakwah ini kepada orang yang paling bermasalah di zaman Musa alaihi salam. Musa perlu dadanya lapang. Kita perlu dadanya lapang untuk mendengar Quran, mendengar sunnah. Dan lebih-lebih ikhwan, antum bayang orang yang dia telah masuk dalam dunia dunia kebatinan ini sebegitu punya lama, dan dia tak tahu satu benda. Selama dia duduk dalam dunia kebatinan, dunia makrifat ini, satu benda dia terlupa pandang, dan dia pun tak nampak apa dia. Dalam dunia yang dia teroka tu, Muhammad bukan contoh. Contoh ada semua orang lain. Dalam dunia kebatinan yang dia kata menyucikan diri pada Allah tu, nak membersihkan diri pada Allah, nak makrifat pada Allah, dia terlupa nama Muhammad tidak mendapat tempat dalam dunia tu. Sudah sekian lama dia duduk dalam dunia tu, maka dia memerlukan dadanya lapang untuk mendengar bahawa Allah tidak menerima apa-apa perjalanan hati menuju Tuhan andai kata di dalamnya tidak ada Muhammad. Sia-sia perjalanan hati. Wa qad khaba man dassaha, akan rosak dan rugilah perjalanan itu. Hati itu akan rosak, tak terurus kalau Muhammad tak ada. Lapangkan dada untuk mendengar. Wa yassir li amri, minta Allah mudahkan urusan kita. Kita nak berzikir dengan cara Muhammad, nak pakai zikir-zikir Muhammad, nak jadikan Muhammad sebagai contoh. Ni, wahlul uqdatan min lisani, angkat kebekuan lidah. Kebekuan lidah ada dua makna. Kalau merujuk kepada Musa, dia nak jumpa dengan Firaun, mungkin kebekuan lidah itu dia gabra, menyebabkan susunan kata dia tak terucap di hadapan orang besar. Sebab melibatkan undang-undang, dia berhadapan dengan kerajaan yang besar. Itu satu makna. Dipohon pada Allah supaya dada dia lapang, urusan dia mudah, dan lisan dia bercakap itu dia dapat faham, dia tak silap faham. Tapi maknanya yang kedua, kebekuan lidah ni apa dia ikhwan? Allah bekukan lidah kita untuk kita mengambil semua lapas-lapas zikir daripada Muhammad. Beku, terbungkam lisan kita, tak terbaca kita. Tapi kalau orang bagi lain daripada Muhammad, mudah lisan kita. Kebekuan tu macam terongkai. Kita boleh hafal semua benda orang bagi. Kita hafal doa haikal, kita hafal doa pagar untuk lebay, kita hafal doa-doa mujarab, kita boleh hafal macam-macam doa orang bagi tahu pada kita. Tapi bila kita nak hafal apa-apa yang datang daripada Muhammad, berlaku kebekuan. Kebekuan lidah ni tidak akan berlaku melainkan kerana Allah telah menyulitkan lidah kita. Kesulitan itu tidak akan berlaku melainkan penyebab dia kerana Allah telah menyempitkan dada kita. Maka kita perlu isyrah li sadr. Allah lapangkan dada kita. Bila kita mengaji bab taubat ikhwan, ini adalah nur. Antum tengok daripada awal kita habaq taubat itu ada apa? Dalam surah Tahrim ayat 8, Allah bagi pada orang yang taubat di hari kiamat apa dia? Nur. Rabbana atmim lana nurana, Tuhan sempurnakanlah pada kami cahaya. Orang munafik tak dapat cahaya akhirat, dia dalam kegelapan. Allah bagi nur. Bila kita mula masuk belajar tentang taubat dan kita melihat kepada Muhammad, kita seolah-olah mendapat nur, cahaya, torch. Tempat gelap tiba-tiba datang sinar, kita nampak semua. Kita nampak macam mana nak buat, berapa jumlah nak buat, masa bila nak buat, macam mana nak buat, dengan nawaitu apa kita kena buat. Semuanya Muhammad bimbing. Itu adalah nurul hidayah,
nurul ilmi, itu adalah cahaya bimbingan ilmu daripada Allah sampai pada kita, menyebabkan kita tak mau pilih yang lain, kita nak Muhammad. Antum, kenapa saya bagi penekanan di sini sikit? Kerana antum bayang, kalau kita tersilap manhaj dalam bertaubat, kita tak lihat Muhammad, kita tak pakai yang Muhammad, kita tak duduk di atas jalan Muhammad, artinya langkah kita yang bertaubat ini nak kembali pada Allah, kita tak sampai pada Allah, ikhwan. Tak sampai. Ahli makrifat nak pergi kepada Allah, tapi Muhammad tak ada dalam dia tak sampai pada Allah, ikhwan. Saya guna perkataan demi Allah, wallahi, demi Allah, dia tak sampai pada Allah. Maka antum kalau ada guru-guru makrifat mengajar antum makrifat ke, tarikat ke, hakikat ke, saya bagi suatu suatu kerja antum buat, kerja yang menentukan dia di atas jalan benar ataupun salah. Antum cuma dengar daripada dia, selama dia kupas apa bab sekalipun, dia tulis di whiteboard makrifat apa, dia tulis di whiteboard hakikat apa, syariat apa, tarikat apa, tak apalah, dia hurailah. Tapi yang saya naknya, antum buat satu kerja, antum perhati dia, berapa kali nama Allah dan Rasul ada di lisan dia. Berapa kali? Kalau orang nak mengajak hati bertemu Tuhan, tak boleh sebut nama Tuhan, tak boleh sebut nama utusan Tuhan, yang utusan Tuhan tu datang untuk merawat hati kita, bermakna perjalanan dia bukan perjalanan menuju Tuhan. Telah berlaku suatu kesesatan dalam perjalanan itu, penyelewengan yang besar. Dan yang kedua, antum tengok, bila dia sebut nama Nabi Muhammad, bagaimana dia punya aura, dia seronok ke, muka dia bercahaya ke, dia gembira ke di atas petunjuk Muhammad, ataupun dia sebut macam nama orang lain dia sebut. Tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan langsung. Ataupun langsung tak sebut nama Muhammad. 2, 3. Antum perhati tengok. Selama dia sebut nama Nabi Muhammad, dapat tak kisah-kisah yang dia bawa tentang Muhammad itu, dia tapih daripada pembohongan dan penyelewengan. Ikhwan, saya fikir kita ni, ikhwan, semua ada suami, kita semua ada isteri. Kita ambil kita, kita ambil bini kita. Orang datang kepada bini kita, orang bagi tahu, laki hang macam ni, laki hang macam ni, laki hang macam ni. Bini kita dengar orang cerita pasal laki dia kat dia, muka dia jadi macam mana? Bini kita tahu tak yang mana cerita orang cerita pasal kita, pasal laki dia betul, dan yang mana orang cerita pasal laki dia tak betul? Agak-agak bini kita tahu. Orang Penang kata, mana boleh tak tahu? Mana boleh tak tahu? Dia kata, kok saya tak sangka lah kok laki kok ni gatai lah kok. Dia duduk dengan laki dia dah 40 tahun, dia tahu laki dia gatai tak gatai. Kak, saya tak sangka laki kak ni kuat mentah ke darah. Dia balun udang hari tu kak, dengan kulit-kulit dia balun. Tak tahu bini kata. Bini kata, hang nak cerita pun patut padan lah. 40 tahun aku menikah dengan dia, aku tak pernah tengok dia makan udang. Macam mana hang bagi tahu dia makan udang? Dia kak, sungguh kak dia makan udang dah. Laki aku ni, gaut dia Johan. Dalam pertandingan gaut dia Johan. Kok mana dia makan udang? Yang saya nak sampaikan, laki kita, bini kita, ataupun laki kita sebaliknya, dia akan tahu cerita tu betul tak tentang laki dia. Kalau seorang ahli makrifat mengaku diri dia hakikat, makrifat, menguasai ilmu-ilmu kebatinan, bila dia bercerita tentang Muhammad, dia tak tahu cerita betul dan cerita tak betul tentang Muhammad. Saya kata, ikhwan, demi Allah, ketahuilah jalan dia menyeleweng. Ahli makrifat ini adalah ahli taqwa. Ahli makrifat ni adalah ahli yang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din. Adalah orang yang mengenal Tuhan dengan asma'nya, dengan zatnya, dengan kita kata tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat, dan mengenal nabi yang diutuskan dan mengenal sifat agama ni. Kalau semua cerita tentang Muhammad dia cerita, tapi dia pun tak tahu cerita ni dhaif ke,
cerita ni palsu ke? Dia tak tahu. Bagaimana dia nak membimbing kita bertemu Tuhan? Maka saya bagi 3 urusan ini ikhwan, untuk kita yang belajar ilmu dalam ni, masukkan sebagai filter kita supaya kita tak hanyut ikhwan, tak hanyut. Mai ayah pin, ikut ayah pin. Mai ayah mana pula, ikut ayah mana pula. Mai sekali lagi mana-mana punya janggut, ikut pula mana-mana punya janggut. Sekali lagi mai pula makrifat macam mana-mana, ikut pula. Sekali lagi mai tak ikut, semua ikut dan tanpa kita ada filter. Ini saya bagi kepada ikhwan hanya sebagai emosi kita. Dengar berapa kali dia ulang nama Allah dan Rasul, lihat cara dia mengulang nama Allah dan Rasul, gembira ke tak? Mukmin akan gembira dengan nama Muhammad dan dia tak pilih lain pada Muhammad. Dan yang ketiga, nama Nabi yang dia duk cerita tu, dia boleh tempih tak cerita-cerita bohong tentang Nabi? Kalau ahli makrifat boleh kata, ada dengar saya beritahu satu contoh, ahli makrifat boleh kata, dalam ilmu makrifat dia boleh kata benar ni. Dia kata Allah kata kepada Adam, wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Adam, kalau bukan kerana Muhammad, aku tak cipta engkau. Kalau bukan kerana Muhammad, aku tak cipta engkau. Baik, soalan dia timbul ikhwan, soalan dia timbul. Masa Allah buat Nabi Adam, siapa pun tak ada. Masa Allah buat Nabi Adam, siapa pun tak ada. Buat dalam surga. Kalau saya nak kata dari segi makhluk lah, Allah bukan makhluk, dia pencipta kita. Dari segi makhluk siapa ada? Malaikat. Lagi sekok siapa dia? Iblis daripada kumpulan jin . Baik. Susunan makhluk dua ni aja ada. Dan syurga lah, syurga satu makhluk. Tapi saya fokus kepada makhluk ni. Satu makhluk yang mulia daripada nur, malaikat. Satu makhluk yang terkutuk ini, iblis. Manusia tak ada, sebab Adam adalah manusia pertama buat Adam. Soalan saya ialah, macam mana kita tahu Tuhan kata kepada Adam, wahai Adam, kalau bukan kerana Muhammad, aku tak cipta engkau. Soalannya, macam mana kita tahu perkataan tu Tuhan kata ke Adam? Siapa bagi tahu kita? Kita dapat melalui mimpi, lagi tak boleh pakai. Last sekali dia mesti main. Macam mana? Lah kita tahu perkataan ni kerana Nabi Muhammad yang sebut pada kita. Nabi Muhammad kata, Allah kata dekat Adam, wahai Adam, kalau bukan kerana Muhammad, Allah tak cipta engkau. Artinya, kita sedang menyandarkan Nabi Muhammad mengeluarkan perkataan ini. Dan Nabi kata, Allah kata ke Adam. Seorang ahli makrifat menyebut nama Nabi dia, tapi dia tak boleh bau itu perkataan Nabi dia ke bukan ke. Dan dia kata, Nabi dia kata, Tuhan kata ke Adam. Di mana kita nak cari riwayat ini ikhwan? Di mana kita nak cari kesahihan riwayat ini? Masa Tuhan buat Adam, kita tak ada. Last sekali kena balik pada Muhammad. Ya, Muhammad yang kata, kalau bukan kerana Muhammad, Allah tak buat Adam. Seorang yang mengenal Muhammad tak boleh cam perkataan Muhammad. Di mana Muhammad pernah sebut kalimah ni? Bagaimana ahli makrifat boleh ungkap kalimah ni, tapi dia tak tahu lafaz ini bukan lafaz Muhammad. Muhammad tak akan ucap perkataan ini. Kerana Quran menggambarkan Allah jadikan Adam itu dengan penuh kemuliaan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah guna perkataan apa dalam Quran ikhwan? Usjudu li Adam. Quran kata fasajadu illa iblisa. Allah kata semua sujud kepada Adam. Allah arah sujud. Begitulah penghormatan diberi pada Adam. Tiba-tiba Tuhan kata pada Adam, kalau bukan kerana Muhammad, aku tak buat hang. Allah buat Adam dengan penuh kemuliaan sampai semua sujud pada dia. Kita boleh kata Adam tak ada apa? Dan kita kata Muhammad yang kata Adam tak ada apa? Ini menunjukkan ahli makrifat itu sangat bodoh dan tak kenal Nabi dia. Benar-benar dia di atas jalan syaitan ikhwan. Kalau itulah tarikatnya antum masuk, kalau itulah guru antum, kalau itulah orang yang antum kata mursyid, saya kata wallahi, tinggalkan orang ini.
kerana perjalanan dia tidak akan membawa antum kepada Rabbul Alamin. Yang boleh bawa kita kepada Tuhan adalah Muhammad. Kerana itu ikhwan, sampai bab taubat pun kita belajar nak tengok Muhammad, bagaimana bimbingan Muhammad. Maka ahli ma'rifat, dia akan sebut nama Allah dan Rasul berulang-ulang di lisan dia. Ahli ma'rifat, bila dia sebut nama Allah dan Rasul, gembira dia. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, naddarallahu imra'atan, Allah Ta'ala akan sinarkan, Allah Ta'ala akan bagi kegembiraan wajah yang ceria pada orang yang suka mendengar hadis aku. Dan ahli ma'rifat, bila dia sebut nama Nabi dia kenal. Kata ulama hadis ni ahli ma'rifat dengan sunnah. Apa dia orang kata? Rihul kadhib. Dia dengar satu hadis, dia kata rihul kadhib, hadis ni bau pembohong. Kami kenal hadis Nabi seperti mana kami nampak siang, seperti mana siang dengan cahaya matahari, malam dengan kegelapan malam. Bila datang satu hadis sanad dia gelap seperti waktu malam, kami tinggalkan. Bila datang satu hadis kami nampak dia bersinak-sinak, sanad dia, matan dia, kami ambil. Ya ikhwan, sehingga kan ulama Abdullah bin Abbas kata, sammu lana rijalakum. Kamu duk dengar orang bercakap pasal Nabi Muhammad ni, kau sebut nama dia sepatah, aku nak tahu nama dia siapa. Banyak sangat dia sebut pasal Nabi, aku nak tengok dia kenal tak kenal Nabi. Ya, ulama-ulama kita yang kenal Nabi menyebut, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ilmunya kamu belajar itu akan jadi agama. Ilmu ini adalah agama, terutama ilmu sunnah, dia adalah agama. Karena itu kamu kena lihat daripada siapa kamu ambil agama kamu. Kena lihat ikhwan. Kalau Muhammad tak ada, dia sebut nama Muhammad pun tak ada inting. Macam dulu ada orang menulis satu buku nama Tiang Agama. Dalam tiang agama tu ikhwan, satu nama Nabi pun tak ada. Tak sebut nama Nabi. Tak ada kebesaran Muhammad. Ada orang mengajak syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditinggalkan. Macam mana kita nak ikut orang ni? Orang-orang yang Muhammad tak mendapat tempat dalam hati dia, fikiran dia. Muhammad tak mendapat tempat di lisan dia. Kalau orang ni dicabut nyawa oleh Tuhan, bolehkah kita kata dia atas husnul khatimah? Merepeklah ikhwan. Maka kerana itu ikhwan, pelajaran yang kita belajar ini pelajaran penting. Semua orang nak bertaubat kepada Allah, tapi mesti betul manhaj taubat. Maka penulis bawa manhaj yang betul. Ingat balik, kita baca mukadimah dia bagi 6 pada kita. Maka dia kata ilmu pembersihan jiwa ini kena diambil daripada Quran dan sunnah, bukan daripada hawa nafsu. Apa saja yang berlaku pada dunia kewalian itu bukan dalil untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dalil untuk kita pegang, kita beramal, kita buat, kita ikut untuk bertemu Tuhan hanyalah daripada Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka penulis kata, Nabi Muhammad kata, ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah pada Allah, wastaghfiruhu, beristighfarlah pada Allah, kerana aku dalam sehari 100 kali. Dan itu dibuktikan dengan hadis Tirmizi daripada Abdullah bin Umar, hadis sahih. Dia kata aku tengok 100 kali kami kira. Penulis kata ikhwan, sabda Nabi SAW, inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya kepada halkumnya. Ini dalam riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Ini lagi satu perkara yang menggembirakan berkenaan dengan taubat, pentas taubat. Nabi kata, kesalahan kita banyak mana pun, jangan sampai kita mengalami keadaan ini. Kalau kita alami keadaan ini, bukan masalah ke Tuhan, masalah ke kita. Masalah apa? Kita dah tak boleh bertaubat. Bila mana? Bila roh dah sampai di gharghar ni, orang kata sampai tahalkum ni, roh nak keluar dah. Masa tu ikhwan, nak sebut istighfar pun tak boleh.
Dalam riwayat, Aisyah cerita, sahabat tanya Nabi berkenaan dengan seorang yang kaya di Mekah. Dia kalau buat kenduri, boleh kata satu Mekah boleh makan. Rajin dia bagi orang makan. Aisyah tanya, dia ni macam mana? Abu Ja'ad, dia ni macam mana? Nabi jawab apa? Nabi kata, seumur hidup dia tak pernah kata, Tuhan ampunkan dosa aku. Maka bagaimana Tuhan akan ampun dia? Artinya ikhwan, hubungan kita dengan Tuhan ni, dia melibatkan niat dan lafaz. Satu orang tu berniat nak taubat, tapi dia kuncikan mulut dia untuk mengungkap kalimah taubat dan istighfar, maka tak diterima taubat dia. Maka kawan ni, kenapa bila roh sampai di gharghar, Tuhan tak terima taubat dia? Kerana dia dah tak boleh ucap kalimah dah. Dia dah tak boleh ucap. Dia bukan nak taubat, dia tak boleh ucap apa dah. Dan kalau masa tu pun, kalau dia ucap kalimah tu pun, dia bukan nak taubat kerana dia takut. Allah cerita dalam Quran, satu orang bertaubat, dia jatuh dalam laut. Quran cerita dia jatuh dalam laut. Bila dia jatuh dalam laut, dia nak tenggelam. Orang kata kita pegang ayat laut ni ikhwan, semuanya tercayang. Tak ada satu benda kita boleh pegang nak heret badan kita. Pelan masuk ke dalam. Masa tu dia teringat kat Tuhan. Dia teringat kat Tuhan tu pasal apa? Bukan pasal hati nak taubat, pasal supaya dia boleh panggil Tuhan, Tuhan selamatkan dia. Dia tak ada cadang nak taubat. Maka pada masa tu Allah cerita dalam Quran, dia panggil nama Allah. Dia kata, amantu bi rabbil alamin. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan Rabbul Alamin. Dia sebut kalimah Tuhan, tapi Tuhan tak terima taubat dia. Kerana apa? Kerana ulama kita kata taubat itu gabungan lafaz dan niat. Maka apa yang terjadi? Allah hantar Jibril alaihi salam turun ke dasar laut, genggam tanah yang paling dalam laut yang hitam tu, ambil seluk tu, perosok masuk dalam mulut dia. Hang ucap kalimah ni pun hati perut hang tak betul, maka matilah dia. Dan Allah cerita dalam surah Yunus, jasad dia tu tak reput dalam air, tak tenggelam. Tuhan apungkan balik, bagi sampai ke pantai, bagi semua orang tengok. Ini terjadi pada siapa ikhwan? Fir'aun alaihi laknatullah. Allah cerita lagu tu. Ya subhanallah, kenapa tak terima taubat dia? Dia telah menyebut dia beriman dengan Rabbul Alamin. Kenapa Tuhan tak terima? Kerana taubat itu gabungan lafaz dan niat. Dan ada orang niat nak bertaubat, tapi lafaz tak ada. Maka ini kita kata masyiah, berada di atas kehendak Allah di hari akhirat. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh hukum dia. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh azab dia. Tetapi bercakap di atas nama taubat, bila kita dah tak boleh melafazkan kalimah taubat, maka bab taubat tertutup untuk kita. Maka kita tak dipanggil orang yang bertaubat. Kerana itu ikhwan, lafaz taubat kena betul, niat bertaubat kena betul. Berapa banyak orang lafaz taubat betul, tapi manhaj taubat tak betul. Manhaj taubat dia tak ikut cara Muhammad. Kadang-kadang dia pilih lafaz-lafaz yang tak tahu pergi tak mana. Bila nak bertaubat, dia ulang, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Itu bukan lafaz dia. Tak ada pun lafaz macam tu. Macam mana kita tahu nur Muhammad sallallahu? Siapa yang menyebut tentang nur Muhammad? Tentulah Muhammad sebut tentang nurnya. Maka bagi orang yang kenal Muhammad, betulkah perkataan Muhammad menyebut tentang nur Muhammad? Sebelum dijadikan Adam dibuat nur Muhammad. Agak-agak Muhammad berani ke sebut benda tu? Sedangkan yang menjadikan alam ni Tuhan, dan Muhammad tak bercakap tentang kejadian Tuhan, melainkan sekadar wahyu aja. Maka akhirnya kita terjebak ikhwan, kita terperangkap dalam suatu perangkap. Kita panggil suatu, apa kita panggil, wilayah yang memerangkap kita itu, gua yang memerangkap pemikiran kita itu, sehingga kita tak nampak Muhammad, kekasih Allah Ta'ala itu macam mana kita tak nampak. Maka hadis ni bagi tahu pada kita, jangan sampai
bila roh sampai di sini, lafaz istighfar dah hilang. Dan kalau roh sampai sini, kita ada nawaitu nak bertaubat pun, macam Quran kata, bila kawan tu nak mati, dia kata apa? Dia kata, inni tubtul an, lah ni aku bertaubat. Tuhan kata, buat apa nak taubat lah ni? Hati hang tak betul. Bukan hang minta aku cuci dosa hang. Hang taubat pada aku, hang nak aku terima, kemudian aku lepas hang daripada masalah hang. Lepas tu hang akan derhaka aku balik. Aku tahu diri hang. Maka niat dah jadi tak betul, lafaz dah tersangkut. Maka apa akan terjadi? Maka betul lah ini terjadi. Akan terjadinya ialah Allah Ta'ala tak akan terima taubat apabila roh sampai di sini. Tak boleh kau nak pastikan jujur dia. Dan lafaz pun akan jadi kalut dah. Dia sebut istighfar, dia pun dah tak nampak kalimat istighfar. Maka itulah masa yang menyebabkan taubat hilang makna. Penulis kita sambung lagi. Penulis kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Nabi bersabda, barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Ini dalam riwayat Muslim, hadis daripada Abu Hurairah. Betul ikhwan. Lagi satu, bila matahari sekarang keluar daripada mana? Timur, jatuh ke barat. Maka dia akan keluar daripada barat, jatuh ke timur. Kenapa masa tu taubat tak diterima? Ikhwan fikirlah ikhwan. Dia bukan masalah taubat tak diterima. Dia masalah kondisi orang bertaubat tu, dia tak boleh taubat. Antum bayang, sesuatu yang mengerikan jadi depan kita, kita akan leka dengan suasana tu. Fikiran kita nak sebut nama Tuhan pun tak akan dapat. Tak akan dapat, ikhwan. Jadi masa tu tak akan ada siapa nak bertaubat pada Tuhan. Matahari naik daripada timur ke barat, dia akan datang daripada barat. Dan matahari itu datang dengan perintah Allah. Dan matahari makhluk yang Allah Ta'ala buat, dia bergerak dengan perintah Allah. Allah kata naik ke barat. Matahari naik ke timur, jatuh ke barat ni pun kita duk tengok, terpegun. Color dia berwarna-warna. Satu hari dia naik daripada barat. Dunia akan mengalami sedikit masalah. Oh, aku terkejut tengok. Terkejut tengok tu samalah dengan hadis kedua tadi. Macam mana nyawa naik ke sini. Manusia mai kepada Allah bukan kerana nak bertaubat, kerana takut. Takut dunia nak jadi apa? Oh, jom kita taubat. Kalau kita tak taubat, Tuhan tak bagi selesai masalah kita. Tuhan kata, aku tak mau hang mai macam ni. Aku tak mau. Maka Tuhan kata, kalau matahari itu terbit pada barat, aku kejutkan hidup kamu, baru kamu nak mai pada aku tak mau. Dan aku nak tengok, ada orang bertaubat daripada awal. Sebelum matahari naik ke barat, dia bertaubat. Dengan orang, dia tunggu masa tu baru dia nak taubat. Maka kalau masa tu lah hampa mai pada aku terima taubat hampa sebelum ada kejutan besar dalam hidup hampa. Ikhwan, ada satu hadis yang dhaif. Hadis ni dhaif, riwayat Tirmizi daripada Abdullah bin Umar. Dia dhaif. Tapi dia menarik, tapi dia dhaif, saya hebat, dia dhaif. Saja saya cakap. Dia dhaif. Hadis ni kata apa? Nabi kata, la uhibbu mautan ka mautil faj'ah. Qalu ya Rasulullah, wa ma mautal faj'ah? Qala mautul himar. Tapi dia dhaif. Saya nak ambil dia punya momen hadis tu. Dikatakan Nabi kata dalam riwayat dhaif ni, aku tak suka umat aku mati seperti matinya seekor himar. Aku tak suka umat aku mati seperti matinya seekor himar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mati kalde ni macam mana himar? Nabi kata, mautul faj'ah, mati mengejut. Kemudian ulama-ulama yang ambil hadis ni tetap bagi syarahan pada hadis ni walaupun dia dhaif. Dia orang kata mautul faj'ah ni mati dalam keadaan tak bersedia untuk mati. Dia tak sangka kata dia nak mati.
Dia sihat, dia tak ada penyakit, dia kaya, dia senang. Isyarat-isyarat nak mati tak ada. Tiba-tiba aksiden ke terus dia mati. Dia mati dalam keadaan satu lafaz taubat tak ada, lafaz istighfar tak ada, lafaz la ilaha illallah jauh panggang daripada api. Dan amal-amal soleh nak balik bertemu Tuhan tak ada. Siapa yang mati macam ni, dalam riwayat dhaif tu kata dia seperti mana himar. Tapi riwayat tu dhaif. Artinya ikhwan, memang akan jadi dalam hidup manusia ni, kalau dia tak bersedia daripada hati nak menyebut nama Tuhan, dia dipaksa sebut, dia akan jadi seperti hati binatang. Atau tengok lembu, dia tak mau jalan, kita heret dia jalan, dia jadi macam mana? Berat dia nak jalan. Kita nak sembelih dia, dia tak mau kena sembelih, dia lawan dengan kita, dia lari pergi ke lain. Pasal itu bila nyawa dah sampai di gharghar, matahari terbit ke barat, hati yang nak kembali pada Allah tu ibarat terpaksa, macam binatang diheret. Dia tak mau bertobat pada Allah, dia tak mau tinggal dunia, tapi nak buat gimana ni, nyawa dah tak ada. Saat ni kalau aku tak tobat, aku masuk kubur, Tuhan azab aku teruk lagi, biar aku tobat bang. Dia jadi macam binatang sebiji. Kita tengoklah binatang nama himar, selalu orang tendang, orang nak suruh dia bawa, orang nanti pakai kasut kan, di tepi kasut tu orang buat macam daripada besi tu, macam bintang, orang nanti pukul, kena perut dia jalan. Bila dia jalan orang tak tendang dah, bila dia berhenti pula orang tendang lagi supaya dia jalan. Kuda pun macam tu, kerana kena besi tu dia lari, dipaksa. Bila nyawa sampai sini, matahari ke barat, dipaksa, dia paksa roh dia bertobat pada Tuhan. Tuhan tak mau. Maka janganlah kita datang kepada Tuhan nak bertobat dengan hati seperti seekor binatang nak disembelih. Maka tak disukai suasana tu. Pasal tu hadis-hadis seperti ini datang memberi pelajaran pada kita, jangan masa itu jadi pada kita, nanti habis kita. Pasal tu Allah daripada awal katakan, mereka ada hati tapi tak boleh faham, ada mata tak boleh melihat, ada telinga tak boleh dengar. Last sekali sambungan ayat tu Tuhan kata apa? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, binatang yang boleh disembelih. Balhum adal, binatang ternak nak kata sesat tak boleh, pasal dia binatang, dia tak ada rasul datang pada dia, dia tidak ada tuntutan beriman pada Allah. Tapi orang-orang jin manusia ada tuntutan beriman, maka manusia ni lebih sesat daripada binatang itu kerana dia meninggalkan petunjuk. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Baik, setelah penulis bagi tahu pada kita ini ikhwan, saya nak menyebut sepatah apa yang ada dalam surah An-Nisa ayat 18. Apa yang ada dalam surah An-Nisa ayat 18, Allah Ta'ala kata, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sadaqallahul azim. Allah kata, laisatit taubatu. Allah kata taubat ni bukan macam ni. Tengok Tuhan kata, aku turunkan satu nikmat nama taubat, aku suruh Muhammad ajak apa? Dalam ajaran Muhammad tentang taubat, dia tak ada perangai macam ni. Laisatit taubatu, bukan taubat ni, lillazina ya'maluna sayyi'at, iaitu bagi orang yang melakukan kejahatan. Dia buat kejahatan, dia rancang buat jahat, dia susun program jahat, niat nak buat jahat, tak ada niat nak taubat. Hatta iza hadara ahadahumul maut, tengah-tengah dia buat jahat tu, mati datang. Dia tak ada niat nak kembali pada Allah, tak ada niat. Antum boleh bayang kalau ada orang dia hanya fikir buat jahat, tak ada fikir buat baik. Antum bayanglah dia guna. Ini orang sembahyang 5 waktu, siang malam, pagi petang pergi masjid, kadang-kadang terbuat silap. Itu dapat kita faham, dia bukan nak buat silap. Tapi hidup ni seperti ombak memukul pantai. Sekali datang apa dia kata? Macam mana? Ombak pukul pantai, macam mana? Berubah. Ombak pukul pantai,
Macam tu lah, ambil faham lah. Sekali ombak boom bagi pantai, pantai berubah. Sekali ombak memukul pantai, sekali pantai berubah. Yalah, tak ada niat pun nak buat jahat, nak pergi sembahyang, pergi elok. Kadang-kadang ujian datang, tergolek dah. Tapi ini orang lain, dia memang rancang buat jahat. Dia rancang buat jahat, Allah rancang mencaleng, Allah bagi mati mai kat dia. Masa mati mai kat dia, dia kata apa? Qala inni tubtul an. Dia kata, Tuhan, aku bertaubat. Dia bukan nak taubat. Dia macam nak menipu Tuhan. Buat berlakon macam nak taubat, satgi Tuhan selesaikan masalah dia, sambung balik program dia. Macam orang kan, ikhwan, dia nak minta pada orang, dia takut orang tak bagi, dia dukung anak kecil mai. Cakap dah dia, dia buat salah, dia tahu kalau dia pergi jumpa kawan tu dia sidai dah, dengan sidai dengan hari yang cukup dia terkena. Tapi dia nak elak daripada dia kena sidai, dia dukung baby, dia pergi minta maaf pada kawan tu. Agak-agak kita boleh nak sidai dah, kan teknik dia buat lagu tu. Maka dia ambil taubat tu macam satu baby, dia dukung supaya Tuhan tak boleh menyakiti dia. Allah kata, macam ni bukan taubat. Allah kata, macam ni bukan taubat. Walallazina yamutuna wahum kufar. Dan bukan juga taubat kepada orang yang hidup dengan kufur sampai mati dengan kufur. Bila dia nak mati, baru dia nak kata nak taubat. Tapi dalam hati dia, kufur dia tak mau lepas. Allah kata, ulaika a'tadna lahum azaban alima. Allah kata, bagi mereka ni tak ada benda lain melainkan kami akan sedia azabnya sangat pedih. Ya, begitulah ikhwan. Kerana tu Nabi sebut, bila roh sampai di gharar, kenapa Tuhan tolak taubat? Matahari terbit ke sebelah barat, kenapa Tuhan tolak taubat? Kerana, kenapa ikhwan? Kerana ini. Kerana tajuk yang kita nak masuk ni. Dua hadis tadi kita baca menggerunkan Allah tak terima taubat lagu tu, Allah tak terima taubat lagu tu. Kenapa? Kerana tajuk ni. Kerana penulis nak bagi tahu apa erti taubat. Apa erti taubat? Dah pukul berapa? Okey. Apa erti taubat? Jadi bila kita belajar apa erti taubat, baru kita boleh pasang apa. Kenapa suasana tadi Tuhan tak suka? Kenapa kita kena jadikan Nabi Muhammad itu sebagai tuntunan kita? Kita kena benarkan hidayah Nabi masuk dalam hati kita, ikhwan. Kita kena benar hidayah itu mendidik jiwa kita. Kita kena pergi pada hidayah. Kita kena pergi. Seperti kata Imam Malik kan, ilmu itu kamu mendatangi dia, bukan dia mendatangi kamu. Kan kadang ada orang nak panggil Imam Malik untuk apa? Untuk tanya soalan. Apa Imam Malik kata? Ilmu kamu yang datang pada dia, bukan dia datang pada kamu. Ilmu kamu pergi pada dia. So kalau kita nak hidayah Tuhan sampai pada kita, kita kena pergi pada hidayah Tuhan. Kita yang kena start belajar tentang Nabi kita. Bila kita belajar tentang Nabi kita, kita tahu keagungan dia, kita tahu martabat dia di sisi Allah, kita tahu nilai ajaran dia. Dan hati kita ni ikhwan, bila sebut nama dia, kita seronok amat-amat, dan kita tak mau jalan yang lain. Dan bila kita sebut tentang Nabi Muhammad, hati kita ni boleh kenal Nabi Muhammad, kenal ini cerita benar, ini cerita tak benar. Ini semua proses ilmu ikhwan, talaqi. Kita kena ada manhaj talaqi, sistem belajar yang betul. Kita belajar dengan hadis-hadis Bukhari, kita belajar dengan hadis-hadis Muslim, kita belajar dengan sirah yang sahihah, sirah nabawiyah mutahharah yang sahihah. Kita belajar pada riwayat-riwayat yang sahih. So daripada situ kita dapat tahu. Daripada situ kita dapat tahu bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad. Bila kita tak tahu, kita akan sebut ikut suka, ikut sedap hati. Itu nama dia talbis iblis. Kita rasa riwayat tu sedap, tapi kita tak tahu riwayat tu bercanggah dengan sifat Muhammad. Muhammad kata, sebelum Allah buat alam, Allah buat aku dulu dalam bentuk nur.
Muhammad kata, kalau bukan kerana aku, Allah tak buat Adam. Kita duk ucap kalimah-kalimah yang kita kata kita sayang Nabi, tapi kalimah tu menunjukkan kita tak kenal Nabi. Muhammad tak sebut kalimah ni. Dari segi sanak dia, dari segi lafaz dia, semuanya ada masalah. Semuanya ada masalah. Kadang-kadang dalam ilmu ni ikhwan, hadis tu sahih pun masih lagi kita kena belajar. Hadis ni sahih betul, tapi apa makna lafaz hadis ni pun masih ulama bagi penjelasan. Itu hadis dah sahih dah, tambahkan pula hadis tak sahih. Tambah pula hadis tak sahih. Hadis tak sahih, apa manfaat yang kita nak pergi ambil? Lebih pula tak sahih itu pula mendekati palsu. Ya Allah, mendekati palsu. Lebih-lebih ada ancaman dalam hadis mutawatir, siapa bohong pada aku dengan sengaja, satu tempat duduk dalam neraka. Berbohong pada aku tak sama dengan berbohong seorang daripada kamu. Bohong pada aku dengan sengaja, silalah ambil tempat duduk dia dalam neraka. Kerana itu ikhwan, hatta bab taubat ni nampak simple, betul, sangat senang. Taubat untuk umat Muhammad ni, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, sangat mudah berbanding taubat umat dulu. Cuma yang kita kena belajar, bagaimana Nabi ajak kita. Itu saja ikhwan, manhaj dia kena betul. Jangan manhaj kita salah, manhaj kita betul, kita duduk atas jalan yang betul. Maka kerana itu kita jadikan buku ini sebagai kita punya teks kita. Maka penulis nak masuk pada kita, kenapa taubat ni tak boleh main, tak boleh paksa. Anda tengok dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lurah kembali dan pulang, dan pada syarak barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Anda tengok di sini dia bagi tahu pada kita, taubat dari segi bahasa lurah bermakna apa dia? Kembali atau pulang. Ataupun dalam bahasa Arab kita kata ar-ruju', ar-ruju' minaz zambi. Taubat dari segi bahasa bermakna ar-ruju'. Depa tu cerai. Laki dia cerai, dia talak 1. Adalah masa edah kan. Dalam tempoh edah tu boleh buat apa? Rujuk'. Apa makna rujuk'? Kembali. Seolah laki kata, Allah aku tersilap lah, aku cerai hang. Kita rujuk' balik pula dah. Rujuk' bermakna isteri, suami kena buat sesuatu tindakan dia datang kepada isteri dia. Dia pergi peluk bini dia ke, dia pergi melawak dengan bini dia balik, dan itu bini dia iktiraf sebagai apa? Sebagai perbuatan kembali. Maka selesai, jadi rujuk'. Maka rujuk' bermakna kembali. Maka taubat dia ambil pada perkataan kosong dia, taba yatubu taubatan, bermakna ar-ruju', kembali pada Allah. Baik, kembali pada Allah. Antum bayang kalau suami kembali pada isteri dengan rujuk', kenapa dia kena kembali pada isteri dia? Tentu bukan saja-saja pasal tadi dia melafazkan kalimah memisahkan. Bila ada pemisahan baru ada kembali. Maka hamba ni, apa yang dia buat sampai dia dikatakan terpisah dengan Tuhan dan sekarang dikatakan kembali? Maka ar-ruju', dia rujuk kepada Allah. Ar-ruju', dia kembali pada Allah, minaz zambi, daripada dosa. Dia tinggalkan dosa, dia kembali pada Allah. Dia terpisah dengan Allah kerana dosa. Terpisah. Ada siapa menyanyi satu lagu? Tuhan tolong, jangan pisahkan kami berdua. Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Yusniza. Oh, saya lupa. Dia kan 2 orang lelaki perempuan. Tuhan tolonglah, jangan pisahkan kami berdua. Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Tak mau pisah. Bila ada pemisahan, orang ni, laki tak pernah cerai bini, tiba-tiba kita pergi kata, selamat rujuk Cikgu Syahri. Marahlah Cikgu Syahri. Dia kata, tengok Rashid, bilanya aku cerai bini aku. Bila tak cerai mana ada rujuk. Maknanya tak berpisah. Bila satu hamba Allah, dia sentiasa dengan Tuhan,
atas jalan Nabi, atas sunnah Nabi, maka tak adalah istilah dia rujuk pada Allah. Dia rujuk pada Allah istilah lain. Dia sentiasa murajaah, jadikan Allah panduan dia. Tapi ini taba dengan makna yatubu taubatan wa mataba, dengan makna kata anaba, kembali pada Allah, wa raja'a anil maksiyati ila ta'ah, dia kembali kepada Allah, mentaati Allah setelah sekian lama dia derhaka pada Allah. Itu dari segi bahasa. Taubat bermakna rujuk, tinggal dosa, datang pada Allah. Karena tu ikhwan, tak cukup setakat tu, dia datang istilah. Bolehkah satu orang saja-saja kembali pada Allah? Nak suruh dia kembali, laki pergi rujuk ke bini, laki boleh cerai bini, agak-agak bini buat apa kat dia kan? Saya fikir laki ni paling penyabar apa? Pasal tu talak tangan laki. Memanglah hak kamjat ni ada di mana-mana, bukan saya kata tak ada. Hak buat perangai ni ada. Tapi hikmah dia, Tuhan bebankan laki dengan talak ni pasal dia lebih penyabar. Tapi mai satu peringkat too much. Macam saya pernah dengar satu kes, sebelum kes saya dibaca dalam mahkamah syariah, saya ditangkap kerana tak ada tauliah. Kes awal saya tu, hakim kata, kenapa awak cerai isteri awak di luar mahkamah? Dia kata, saya tak boleh tahan lah. Cakap tu je dia kata, hakim pun tak tanya banyak. Dia boleh kata, saya tak tahan dah. Maksud dia apa, ikhwan? Kesabaran dia nak pikul talak tu dah tak boleh tahan dah. Dengan memek muka, dengan perkataan, dengan akhirnya dia lepas. Maka baru dia kembali. Ya ikhwan, satu orang nak kembali pada Allah Ta'ala ni senang ke dia nak lepas maksiat? Nanti ikhwan, kita ada bab kenapa manusia, kita ada bab di belakang ni, kenapa manusia susah nak tinggal dosa. Kerana dosa ni sangat miracle ikhwan. Ada satu unik dosa ni. Siapa kena kei ni, dia susah nak tinggal. Maka penulis kata ada 3 rukun di bawah ni. Rukun ini mengesahkan taubat kita. Inilah kalau kita ada 1, 2, 3, itulah dikatakan kita ada taubat yang ikhlas. Kita akan dapat lafaz taubat, kita akan dapat lafaz istighfar, dan dia add pa dengan hati kita. Nak bagi dia add pa, itulah ikhwan kita nak lihat di sini. Sekarang kita tahu taubat dari segi bahasa apa dia? Kembali itu maksud dia apa? Kita kembali meninggalkan maksiat, datang kepada Allah untuk melakukan ketaatan. Itu makna dia taubat dengan makna rujuk. Kemudian apakah 3 syarat di bawah tu? 3 syarat inilah menentukan kelengkapan taubat kita. Insya-Allah ikhwan, pada masa yang akan datang kita akan sambung lagi. InsyaAllah pada hari Senin kita akan sambung lagi kita punya perbicaraan ini. Ikhwan, kalau saya tengah ambil masanya lebih, maafkan saya. Dan itulah sifat orang tua-tua. Kerana saya pun tak bawa jam hari ini, maka saya pun terlajak sikit. Kata orang tua-tua, biarlah terlajak kereta, tak apa boleh ghostan, jangan terlajak perahu. Kan? Perahu tak boleh ghostan, sakit bau dayung ni. Dan semoga Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.